Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selimpah rahmat daripada Allah kita dapat menyambung kuliah pada malam ini. Kitab Bahrul Mazi jilid 18 masalah 66 muka surat 139. Dinding-dinding dan pagar-pagar dalam neraka. Dinding dan juga pagar dalam neraka. Sesungguhnya neraka itu ada pagar dan dinding-dinding. Maka tiap-tiap dinding itu berpias-pias dia. Ada blok-blok dia. Adalah yang demikian itu semua ada tersebut dalam khabar seperti yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi kata An Abi Sa'idin Al-Khudri anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kal muhli ka'aqaril zaiti fa iza qurriba ilaihi saqatat farwatu wajhihi fihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia pada tafsir Al-Muhli dalam Al-Quran itu, iaitu minuman air neraka seperti hampas minyak. Al-Muhli yang ditafsirkan oleh ulama iaitu air yang diminum oleh ahli neraka daripada hampas minyak. Yang busuk kan? Hampas minyak ni dia busuk. Minyak ni dia okey. Yang kita makan tu okey, ampas dia tu. Dan bila dia kompres tu, kalau tuan-tuan lalu dekat mana? Behrang tu kan. Ada satu kilang. Kalau kita lalu dekat ni Fekra pun ada. Sebelah Nasaruddin dia ada kilang. Dia kompreskan tu, dia bila lepas tu bau busuk dah. Ni minyak yang diminum oleh ahli neraka. Ampas dia. Maka apabila dihampirkan kepadanya, letak dekat ahli neraka ni, maka gugurlah kulit-kulit mukanya. Gugur kulit muka. Wa bihaza isnadi anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la suradiqun nari arba'atu judurin kishafu kulli jidarin mislu masiratin arba'ina sanatan. Dan dengan ini isnad hadis ini, dengan jalan ini satu riwayat pula dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula dinding-dinding dan pagar-pagar neraka itu 4 judurin. Ada 4 blok. Tu. Bermula tebal tiap-tiap 4 itu seumpama perjalanan 40 tahun. Okey.
Sebab kulit ahli neraka ni tak sama dengan kulit ahli syurga. Kulit ahli neraka ni terbaik lagi, tuan-tuan. 40 tahun perjalanan dia. Inilah hal keadaan neraka itu pada zat. Pada keadaan dia, itulah neraka tadi. Dia ada 4. Kemudian seluas 4 blok itu ialah seumpama perjalanan 40 tahun. Okay. Kalau orang hari ini dia umur 40 tahun, dia tengok daripada satu hari dia lahir, hari ini dia umur 40 tahun. Itulah perjalanan dia. Itu kalau kira dunia. Kalau kira akhirat, lagi jauh. Ini dunia. Wa bihadzal isnadi. Satu lagi sanad yang perjalanan hadis ini pula. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law anna dalwan min ghassaqin yuhraku di dunia di antara ahli dunia. Dan dengan ini isnad juga, hadis ini juga datang khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi bersabda, jikalau bahawasanya satu timba, satu cebok, timba besar daripada cebok daripada danur ahli neraka itu dituangkan dia dalam dunia. Letak dekat dunia ni. Cebok nescaya busuk ahli dunia. Nescaya jadi busuk orang-orang yang dekat duduk di dunia ni, busuk. Tu. Okay. Sambungan hadis yang tadi tu, yang di atas tadi, dia kata ampas minyak itu minuman ahli neraka. Busuk bau dia. Kalau kena kulit muka gugur. Kemudian sejauhnya 40 tahun. Ada 4 blok, 4 dinding, dan dinding itu pula sejauh seumpama 40 tahun perjalanan. Tebal. Dan kalau diambil secebok pula dari hadis ini, dia kata ambil secebok pula daripada satu timba, daripada danur. Danur ni apa, tuan-tuan? Sekejap lagi tengok danur ni apa. Busuk, dia kata dunia ni. Letak dekat dunia ni. Danur ahli neraka. Sungguhnya pada sepotong hadis di atas ini memberi khabar akan kepentingan danur ahli neraka. Hadis tadi itu memberitahu kepada kita tentang danur ahli neraka. Danur itu maksudnya nanah dan juga darah daripada hasil perzinaan. Okey. Tu. Danur. Ini digambarkan. Panasnya, perjalanan dia. Maka danur ahli neraka itu dijadikan penyiasaan orang-orang neraka. Iaitu diberi makan dan dituangkan ke mulut mereka itu suatu supaya terbakar habis isi perut mereka dengan sebabnya. Tuang, paksa tuang. Nak minum air. Sekarang kalau kita nak minum air, boleh ambil air mineral. Buka minum. Dunia. Masuk syurga pula, boleh minum apa saja. Hatta yang Allah larang dekat dunia ni pun boleh minum dekat akhirat. Saya pergi Mekah baru ni, saya terkejut. Bigi Ben Daud, Heineken, zero alkohol. Wish, kita tengok hotel dah tahu tak, dah takut dah tuan. Tapi di Ben Daud, di Madinah, di Madinah bukan Mekah, saya masuk Ben Daud Madinah, ada Heineken, zero alkohol. Tapi saya tak tengok daripada mana dia punya brand tu. Syarikat mana yang keluar? Tak tengok. Silap situ je lah. Kalau tengok tahulah syarikat mana kan. Kita fobia tengok botol itu pun dah terkejut. Sana boleh jual zero alkohol dia.
Dulu kan ada isu Iran keluarkan apa? Bir. Jenama bir. Zero alcohol juga. Tapi jenama tu lah. Dah jenama tu pun kita dah takut dah. Kalau orang yang biasa lah. Dengan faham apa benda yang haram Allah Ta'ala letakkan. Takut dia. Saya ingat kat rumah. Kan ada satu botol yang daripada Pakistan. Air apple merah ada, anggur ada, air apple hijau ada. Kalau buka dia pun macam buka arak tu. Dia kena masuk libut tu. Besi tu masuk, kena pulih tu baru cabut. Anak-anak saya, ini cerita keluarga saya ni. Anak-anak saya, dia pergi supermarket, dia beli. Dia suruh saya beli, paksa saya beli. Habis beli lah. Tak nak lah. Dia pun buka. Halal habis. Halal Pakistan. Saya tengok botol dia, tuan-tuan, saya tak nak. Saya kata, botol ni pun Abi tak suka lah. Tak ada apa, Abi. Mana ada alkohol. Okey, tak apalah. Memang tak ada alkohol kan. Saya pun beli bukan main pun, RM10 lah. Botol. Mau balik rumah, saya kata nak buka macam mana ni. Abi kalau buka, dia bukan pakai pulih, tak reti nak buka. Dia kata ada dia punya tu, tepi tu, tapi buka dia punya tu. Buka cucuk dia. Kita pulih. Saya pun cucuk pulih. Kalau saya niat hati saya, kalau dia orang boleh minum, bagi dia minum. Kalau tak boleh bagi minum, meletup pun botol ni. Itu je, tuan-tuan. Takdir Allah. Saya buka, perak-perak saya pulih, pup, saya cabut. Meletup, pup. Habis satu rumah. Dekat tempat tu lah. Habis meja. Dah. Sekarang saya nak minum, siapa nak minum? Tak boleh minum, dia cakap. Tadi kamu kata boleh. Halal kamu kata. Dia kata. Terkawal, terjaga keluarga kita daripada benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini kalau cerita pasal makanan. Berapa ramai orang hari ni dia tak perasan. Pak Haji, Mak Haji tak perasan. Balik daripada KLIA, singgah dekat Dengkit, dia pergi makan kedai Cina. Dia bukan tengok atas tu, siapa punya kedai. Ada halal ke tak ada halal? Halal tu insya-Allah lah, kalau yakin halal insya-Allah, tuan-tuan. Kita yakin gitu. Tengok laksa, dia berdaya terus laksa. Sedap laksa ni, saya makan, kita tengok kedai siapa. Yang menjualnya orang Melayu, orang Islam. Tapi toki sebenar dia siapa? Ada unsur syubhah di situ, tuan-tuan. Itu pun makanan. Free pork. Tak makan, tak ada babi. Tapi berapa ramai orang kita makan. Itu yang isu di Pulau Pinang. Singgah Pulau Pinang, makan apa? Cendol. Saya duduk Masjid Negeri masa di Mak Tafiz. Dia cerita Mak Tafiz. Masjid Negeri lah. Ada Tok Siap Masjid Negeri ni. Dia tak makan cendol mamak. Cendol mamak tu dia tak makan. Satu hari, kami lepas Jumaat memang singgah lah sebab nak balik, nak pergi ke asrama masa tu duduk di dekat dengan tabung haji tu. Jadi parking sekarang ni, belakang Jabatan Majlis Agama Islam ni. Ipoh ni. Duduk belakang. Lepas Jumaat memang singgah. Satu hari dia tegur. Kamu tahu tak mamak tu macam mana dia ngisau ais tu? Tahulah, tengok macam tu dia kisah. Kalau kamu nak tahu bagus tak bagus, elok tak bagus, dia kata. Kamu tengok dia letak je ais tu kat situ, dia pergi ke mana? Mamak ni pergi mana? Kita pun tengok lah, sebab dah duduk di belakang tu ada juga asrama tahfiz. Dekat sebelah rumah Ustaz Rahim. Yang berpagar tu. Sekarang dah ada kedai makan kan? Masjid Negeri. Kalau orang biasa semayang kat Masjid Negeri dia tahu. Kami tengok lah, tuan-tuan. Tunggu. Apa klik ni buat? Dia masuk, dia pergi tandas. Dia keluar tandas tu. Dia lap dekat kain dia. Ni. Tangan dia yang basuh dia tu. Dia pergi lap dekat punggung dia. Dia pakai kain melekat tu. Tapi kain melekat tu kalau masuk tandas, dia hak lutut. Dia lipat. Mamak kan? Kami tengok tu.
Okey, kamu cerita kat abang, itulah kamu minum tiap minggu katanya. Air Ponggo Gelin. Ha, bila kita tengok sekali tu, minggu depan cek lagi. 3 kali, memang berturut-turut. Itulah dia. Nampak bersih? Nampak okey? Tapi kaedah dia gitu. Aku minum. Aku kerja di sini puluh tahun tau, tak minum-minum. Kamu baru berapa bulan kamu minum. Sedap benar kamu minum air. Dia cakap. Allah yarham. Arwah kan. Tapi itu ingatan dia. Lepas benda tu tak minum dah air. Patut benak ngapal Quran ni. Aku tak ngapal katanya. Kamu makan, kamu tengok kata. Zaman tu lah, tahun 80. 80 berapa? 90 lah. 90-an. Saya masih tu 90-an. Ujung-ujung 80-an. Tu. Benda ni berlaku. Ini kita cerita makan dekat dunia. Makan di akhirat besok lain pula. Ni danur tadi. Apa kata Allah Ta'ala? La yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghasyaqa jazaa'an wifaqa. Tidak dirasai oleh mereka itu dalam neraka akan sejuk yang menyenangkan diri daripada azabnya. Sejuk tapi tak seronok duduk dalam sejuk. Tak menyenangkan diri kita duduk dalam neraka ni sejuk dia kata. Tapi tak menyenangkan mereka. Tidak juga dapat dirasai mereka itu akan minuman yang melepaskan mereka daripada dahaga. Minum tapi tak menghilangkan dahaga. Malah menjadikan lagi dahaga. Kita minum air panas, lebur lidah ke tak? Air panas itu cukup-cukup, betul-betul masak tuan-tuan. Minum buat teh. Lebur lidah. Pedar lidah lepas itu minum kan. Kebas lah. Kalau orang dia kata baru ni orang Perak cakap sedap. Saya ceramah dekat Mekah ni, orang kata ustaz, orang Perak ni cakap lembut, sedap je bunyinya. Yang sedap-sedap lah, saya kata tak sedap juga kan. Lembut je cakap dia. Pedar lidah, nak khabar pedar lidah. Tak faham pedar. Apa? Kebas lidah. Tak sedap tuan-tuan. Itu dia kata bila minum minuman yang tidak melepaskan mereka daripada dahaga, melainkan air panas dan danur ahli-ahli neraka itu yang menjadi minuman mereka itu semua. Dia minum air panas yang mengelegak dan juga air danur ahli neraka. Telah kami beri balasan mereka itu akan balasan yang muafakat dengan amal mereka itu, iaitu amal kufur dan maksiat. Allah kata kami cantumkan dua, muafakat. Sebab amal yang dilakukan ialah amal yang kufur. Kan? Amal yang kufur dan juga maksiat. Maksiat ni apa? Maksiat ni benda tak baik orang kata. Maksiat ni dalam kaedah ilmu tasawuf dia kata ialah perkara yang diengkarkan oleh manusia bila Allah larang. Allah larang, dia buat juga. Itu maksiat dia panggil. Kan? Kita amal kufur, amal kufur. Amal kufur ini amal yang bercanggah, yang salah, yang tak boleh dibuat. Allah larang kita buat juga. Jadi kufur kepada, jadi engkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga maksiat. Kan engkarlah orang ini. Kemudian Allah kata apa? Innahum kanu la yarjuna hisabah. Bahawasanya mereka itu tidak akan mereka itu tidak harapkan ada hisab dan berhalus kira amal ibadat masa di dunia itu di padang mahsyar. Yakni mereka itu percaya akan bangkit daripada kubur dan percayakan adanya hisab. Masa dekat dunia ni, seronok kita dekat dunia ni, kita lupa yang esok satu hari kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada amal itu amal kebajikan. Sebab tu hari ni orang peringat kita, kalau amal itu satu kebajikan, tulis.
Di wall kita, kalau kita ada Facebook, kalau kita ada Instagram, kalau kita ada Telegram, kalau kita ada WhatsApp, tulis kebaikan. Walaupun kita tahu itu satu orang dah tulis dah, tapi kita copy paste, kita hantar untuk menyambungkan kebaikan. Itu ulama khabar hari ni supaya apa? Selamat. Batu ulama ni, bila ulama yang baru meninggal siapa? Almarhum Syekh Yusuf Al-Qardawi kan, baru meninggal. Apa pesan dia? Dua pesanan. Yang pertama sedekah. Yang kedua menulis. Menulis. Tulis apa yang kita nak catat. Apa yang kita nak faham, tulis. So kita dah tahu, ini benda ni baik. Kita forward, tak ada masalah. Yang ada hari ni orang tak suka benda baik tu. Orang suka benda yang tak baik tu. Itu nak dihantar selalu. Nak diulang-ulang. Dia tak tahu itu dosa. Orang Melayu tambah dosa kering. Tak dosa tak ada kering, tuan-tuan. Tapi orang Melayu tambah dosa kering. Nak kabur dosa kering, dosa teruk-teruk sangat dosa lah tu. Tu orang Melayu kabur. Dosa tu dosa kering, ustaz. Dosa kering tak ada, dosa tetap dosa. Pahala tetap pahala. Kita dapat pahala. Dosa itu boleh dihapuskan. Pahala itu juga boleh terhapus dengan sebab kesilapan dan kesalahan yang kita lakukan. Sebab tu kita kena ingat apa yang kita lakukan. Apa yang kita buat. Dia semua main balik sini, bukan main sini. Kita banyak menggunakan akal, tapi jarang kita nak meletakkan suatu perkara itu dalam hati kita. Sebab tu paling besar sekali, Allah dia boleh masuk dalam diri manusia, dalam hati manusia. Kita letakkan Allah dalam sifat hati kita. Ar-Rahman Ar-Rahim Allah itu adalah hati kita. Jadi penyayang kita, jadi penyantun kita, jadi hamba yang lemah lembut kita. Sebab kita letak asma Allahul Husna dalam hati kita. Sebab tu nak melembutkan hati ni tuan-tuan yang keras, nak ajak mari masjid, nak ajak semayang subuh berjemaah, banyak masjid buat. Masjid ni pun baru ada kan. Program-program yang telah diatur bagus, ramai, alhamdulillah. Kita terpilih di antara yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Itu kita kena ingat. Kita terpilih di antara yang dipilih oleh Allah. Allah pilih, bukan semua. Pergi Mekah, bayar 7,000. Pukul berapa bangkit? Duduk sampai Madinah, pukul berapa bangkit? Pukul 3 bangkit. Belum azan pertama lagi bangkit dah pergi masjid. Tahajud ustaz. Sambung je balik. Dah balik dah Mekah, dah buat haji dah buat umrah dah, sambung je balik. InsyaAllah. Bersambung itulah kebaikan. Saya satu orang. Sebelum saya pergi Mekah baru ni, saya jumpa satu hamba Allah. Jumpa sebelum tu, dia cam tak cam je. Saya cam dia. Tapi pakai mask ni, saya tanya dia, haji ni, saya Ustaz, pengusaha pengusaha ikan bilis, lepas tu sate ikan halal, dan menggunakan kaedah teknologi yang terbaik untuk orang Islam. Kalau di Pangkor tu kebanyakannya udang ke apa semua, ikan kerin ke apa semua, anjing boleh baring duduk atas tu. Betul lah orang gambar, dan gambar-gambar keluar tu betul ya. Tapi ni tak dia kompreskan ikut sistem pharma bagi dia buat. Bukan saya nak cerita je itu. Saya nak cerita orang ni, solidnya orang ni. Saya jumpa dia, saya sembang sampai makan. Dia kata, tengok muka ustaz macam lemah. Lemah. Saya tak ada mood nak buat kerja. Dia kata. Ni saya datang Pangkor ni, nak tengok-tengok dekat Pangkor ni lah, nak buat program dekat Pangkor. Bagus ya. Tapi saya tak ada mood lah. Tu dia cakap, ustaz buang mood. Ustaz buang mood tu, kita jumpa sekarang pukul 3. Dia kata, pukul 3 sekarang, kita jumpa. Ustaz buang mood dulu. Saya pun buang lah mood tu, tak adalah. Ada mood lah. Saya dah buat jalan-jalan, saya dah buat FB live pun saya buat. Saya pergi dia punya kilang. Dia kata, ustaz selalu pergi Mekah kan? Ya. Saya selalu pergi. Tahun ni berapa kali lah? Tahun ni kalau masuk yang akan datang ni 3 kali lah. Kali yang ketiga lah. Ini baru balik yang kali ketiga.
Sebelum ni macam mana? Setahun apa? Sebelum Covid. Sebelum Covid okey. Memang selalu ke sana lah. Ustaz berebut dengan masa kan? Tuan, dia khabar. Ustaz berebut dengan masa kan? Ya, saya berebut dengan masa. Pukul 3 Ustaz bangun kan? Haji pernah pergi Mekah? Dah buat umrah kan? Pukul 3 betul tak? Haji, pukul 3 kan? Pukul 3 kan? Belum azan, kita dah kalang kabut pergi masjid lah. Kalau azan pertama tu kita lewat lah orang biasa ni. Kalau Ustaz tak apa lagi, azan kedua boleh tahu sebab subuh 20 minit. Subuh tu 20 minit baru imam sampai. Kita kalau 20 minit imam sampai, Pak Imam seorang mayang. Kita lari habis lah. Dia pun tak. Sekarang tak. Sekarang dah awal lagi dah. 10 minit dia bagi masa 10 minit atau 15 minit. Ikut pada imam tadi tu. Dia kata, kita kejar lah Ustaz masa tu. Ya, kita kejar masa tu. Saya kata, memang kita kejar. So, bila kita kejar masa tu, itu yang terbaik Ustaz. Sebab kita ambil kaedah di Mekah. Saya tanya dia, tuan ambil kaedah Mekah? Ya, saya ambil kaedah Mekah. Sebab tu saya boleh hidup. Dia kata, saya pernah down, jatuh. Tapi saya pergi umrah, saya pergi haji dan saya balik umrah. Saya ikut masa tu. Saya ikut sistem yang dia buat. Alhamdulillah Ustaz. Bukti dia tuan-tuan. Pukul 4 petang, asar pukul 4, masa tu asar pukul 4.30. Saya dah di ujung-ujung sembang itu. Dia kata, Ustaz, sekarang dah pukul 4, saya kena tinggal Ustaz. Walaupun Ustaz tetamu saya, tapi saya kena tinggal lah. Sebab saya nak pergi ke masjid. Allahu Akbar. Jaga masa, terkejut kita. Dia ambil kaedah di Mekah. Lepas tu dia sebut kat saya, Ustaz buang mood tu terus ambil kaedah masa di Mekah tu Ustaz buat. InsyaAllah Ustaz berjaya. Kita nak hidup kan? Kita nak berjaya. Berebut kita buat ibadat di Mekah. Sebab kita tahu 100,000 sembahyang di Masjidil Haram. 1,000 sembahyang di Masjid Nabawi. Tahu pahala Quba. Umrah, tapi tak sampai umrah lagi. Dah buat dah umrah, dah dapat pahala umrah. Tahu. Berebut kita dengan waktu. Tapi bila sampai kita balik tu, macam mana kita nak istiqamah balik dengan waktu? Itu penting. Sebab tu kita kena ada jadual dan kita kena set. Okey, Maghrib Isya nak ke mana? Duduk kedai mamak? Boleh, tak ada masalah 1 jam. Mayang Maghrib, kita beri duduk kedai mamak. Rugi. Kan? Kita menuntut ilmu, cari ilmu. Ini taman syurga. Kalau kita sampai Madinah tu, 3 dia syurga yang Allah letakkan di Madinah. Kalau faham, ada 3. Yang pertama, Uhud. Bukit dia duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala besok. 1. Yang kedua, Raudatun, di antara mimbar dan rumahku, kata Nabi. Di antara rumahku dan mimbarku, Raudatun min riyadil jannah, itu taman-taman syurga. 2. Madinah. Yang ketiga, Jannatul Firdaus Baqi', dia kata. Kalau Pakistan kata Jannatul Firdaus Baqi', dia panggil. Itu Baqi' tu tempat yang kedua. 3 tempat. Lalu Allah letakkan, Allah sayang kita juga tuan-tuan, Allah letakkan Masjid Ilmu ni juga merupakan taman-taman syurga. Rawlatun min riyadil jannah. Taman syurga kita duduk. Kalau ada masa mesti ada punya. Yang banyak terbuang masa. Sama je Allah bagi. Pagi tadi pun saya baca dalam kitab Misteri Alam Kubur. Kata malaikat maut, Allah peruntukkan masa kepada seluruh manusia ini sama 24 jam. Tak ada yang kurang. Dan aku jenguk satu hari manusia 5 kali sehari. 5 kali. Aku datang pada dia 5 kali satu hari, kata malaikat maut. Tapi aku renung dia 70 kali satu hari. Kalau kita ingat yang tu, risau tak? Tapi bila kita keluar masjid ni balik, okey balik. Sebab apa? Dah duduk dekat dunia balik. Dalam masjid ni kita dengar ni, ya Allah bimbang. Kita sebenarnya hubungan kita dengan Allah itu insya-Allah takkan terputus. Istighfar, salawat Nabi, itu hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ini disebut. Diperhalusi hisapnya pada hari kiamat. Kita bimbang kita punya hisap dihisap dengan hisap yang halus. Hisap yang syadid oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hisabun yasira, hisap yang mudah.
Tak apa, jalan, kata Allah. Tapi tak tahu tuan-tuan, kita akan mati. Permulaan hidup. Tu. Dekat dunia 60 tahun, 70 tahun baru merasa hidup dekat dunia. Tapi masuk kubur, itu permulaan hidup terus. Pengakhiran kita terus dah. Tak ada balik dah, patah ke dunia. Sebab itulah orang yang buat maksiat, orang yang ada dosa, orang yang ingkar kufur pada Allah, farja'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku nak buat amal soleh. Tapi Tuhan tak hantar dia dekat dunia. Sebab cukup dah Tuhan bagi peruntukan dekat dia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Ini hidup. Itu air danor ahli neraka. Makanan ahli neraka. Apa dia makanan ahli neraka? Disebut oleh Nabi SAW, makanan ahli neraka. Apa dia? Sesungguhnya makanan orang-orang yang dalam neraka itu amat panas. Panas makanan ahli neraka. Dinamakan dia beberapa macam nama makanan, tetapi semuanya api dan pelebur isi perut. Begitu juga minuman ahli neraka itu, semuanya nama yang bermacam, tetapi semuanya pelebur dan penghancur barang yang dalam perut. Habis isi perut. Makanannya bermacam-macam, tapi semua bukan mengenyangkan, malah menggugurkan isi-isi perut kita, hancur habis. Tak sampai pun. Inna sajaratuz zakum ta'amun asim. Pokok ni boleh tengok, buah ni boleh tengok. Jalan pergi Taif, kalau bas berhenti boleh tengok buah dia. Boleh tengok buah dia macam mana, rupa dia. Kalau tuan-tuan nak tengok juga, buka Google, tengok dalam tu ada buah zakum dalam dunia ni dekat Taif. Ada jalan perjalanan ke Taif. Makanan ni macam, tapi semua daripada api. Panas. Minumannya pun panas. Dengan kerana itu diberi ingatkan oleh Nabi SAW kepada kita umatnya, dan dikhabarkan sekalian yang tidak diketahui, yang tidak kita ketahui lagi akan berlaku di negeri akhirat itu, setengah daripada nasihat Nabi SAW. Nasihat Nabi bagi tahu ni dalam hadis ini. Nabi bagi tahu untuk nasihat, ibrah bagi kita. Kata Abu Isa At-Tirmizi an Ibn Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selalu ayat ni kita dengar, apa dah kan? Tidur pun boleh kalau gerak balik boleh baca lah. Kita baca ayat takwa, laju ayat yang keluar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebab tiap-tiap minggu dengar. Satu lagi ayat, wan tafzun nafsum ma qaddamat lighad. Ingat besok apa akan berlaku. Kita nak bawa bekal apa besok? Mati tu nak bawa bekal apa? Ni malam ni Nabi peringatkan kepada kita. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya Rasulullah SAW telah membaca ia akan ayat ini, iaitu firman Tuhan. Kira-kira maknanya, hendaklah takut sekalian kamu akan Allah sebenar-benar takut, dan janganlah kamu mati sekalian kamu, melainkan hal keadaannya sekalian kamu orang-orang Islam. Yang berjaya itu ialah orang amanu wa amilus solihat. Itu Allah gariskan dua, gabungan dua. Orang yang beriman kepada amanu, orang yang beriman, dan wa amilus solihat, orang yang melakukan amal-amal soleh. Kita nak masuk syurga dengan amalan kita ini tuan-tuan, tak banyak amalan kita, tapi kita menumpang amalan orang. Kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhil jannata ma'al abrar. Siapa dia golongan abrar? Golongan abrar itu yang menyusun satu hari hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'al abrar, kita nak masuk dengan kumpulan tu. Bersama dengan mereka. Ya Azizu, wahai Tuhan yang Maha Mulia. Ya Ghaffar, yang Maha Pengampun. Itu je kita minta dengan Allah Taala. Diatur doa, Allahumma salamatan fid din wal afiatan fil jasad, bagi kebaikan pada diri kita. Wa ziyadatun fi ilmi, bertambah ilmu.
Wa barakatan fi rizqi, berkat rezeki, bukan banyak duit tu berkat, bukan rumah besar berkat, tak, tapi hidup senang tenang itu berkat. Minta lagi dengan Allah. 9 kita minta dengan Allah dalam doa tu kan. Mati nak rehat tapi tak ada amalan, nak berehat macam mana? Tak ada amal soleh, tak ada amal soleh, nak berehat. Amin, amin doa tu, amin ngaji doa. Bertaubat kita dengan Allah Ta'ala. Istighfar tadilah, sembahyang maghrib tadi kita, lepas sembahyang maghrib kita istighfar. Jangan tak istighfar. Sampailah baca, tu kata tak nak berdoa dengan imam, baca sampai Allahumma antas salam. Itu doa. Setengah kita kan, tak apalah, tak nak doa dengan imam, saya nak doa saya sendiri. Bacakan sampai Allahumma antas salam. Kalau imam tak baca subhanallah, kita baca subhanallah. Boleh. Tak payah 33, 10 saja. Subhanallah, 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 subhanallah. Imam baru nak mula. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala. Dia baru nak mula. Kita boleh subhanallah, subhanallah 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah boleh 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar boleh 10 kali. Dah. Amin lepas itu doa imam. Mukadimah imam tu panjang. Nampak? Tapi kita boleh tasbih lagi, kita boleh zikir lagi. Kenapa imam tak nak zikir? Kenapa imam tak nak doa? Kenapa imam tak nak zikir subhanallah? Kan dia nak bagi laluan untuk kuliah. Okey. Sambung. Maka takut akan Allah sebenar-benar takut. Yang dikatakan takwa itu ialah takut, sebenar-benar takut kepada Allah dengan menjunjung segala yang disuruh, ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang dilarang sekadar kuasa kita, kemampuan kita. Apa yang Allah suruh kita buat, kita buat. Apa yang Allah larang, maka tinggalkan. Supaya sejahtera daripada makan minum dalam neraka, dan jangan mati sekalian kamu melainkan padahalnya sekalian kamu beragama Islam. Jangan kita mati melainkan dalam keadaan kita Islam. Iqrar kita ketika mati itu la ilaha illallah. Tak ada ujung mulut, ujung lidah. Tak ada ujung lidah, dia tengok atas langit-langit. Ada tak dia mengucap kalimah la ilaha illallah? Kalau ada kalimah la ilaha illallah tu, selamat orang. Azab kena. Itu ikut ahli sunnah wal jamaah. Mana dosa yang dia ada, tetap dia kena azab, tapi dia akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Beza orang yang kafir. Orang yang kufur mati kafir ni, mati ingkar, mati tak beriman ni, dia terus ke neraka. Kerana siapa keadaannya, kerana siapa keadaannya demikian itu, tidaklah ia makan dan minum apa makanan dan minuman neraka itu. Kalau dia mati dalam keadaan wa antum muslimun, mati dalam keadaan dia muslim, maka selamatlah orang tadi ni daripada minum ataupun memakan daripada ahli neraka punya makanan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna qatratan minaz zaqumi qatrat fid darid dunya la fassadat ala ahli dunya ma'a syiyahum kaifa biman yakunu ta'amuhu." Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau sekiranya satu biji ataupun satu titik daripada zakum itu dititikkan ia ke dalam negeri dunia ini, jatuh kat dekat dunia ni, nescaya binasa atas ahli dunia kehidupan mereka itu. Jatuh buah zakum tu, habis semua isi dunia ni.
Tadi apa yang danun neraka tu busuk habis dunia. Dalam hadis tadi. Ini pula jatuh buah zakum ni. Nescaya rosak dunia ini. Maka bagaimana pula sekiranya, dia tanya pula. Kata Nabi, fa kaifa biman yakunu ta'amuhu? Nabi kata, macam mana pula kalau jatuh dekat dunia yang luas ni pun habis hancur dunia, macam mana pula masuk dalam perut orang yang kecil? Itu Nabi tanya. Macam mana pula? Dia kata, maka bagaimana pula sekiranya masuk ke perut orang yang ia makannya daripada zakum, buah tu dah berduri. Masuk tekak tu dah hancur habis dah tuan-tuan. Sampailah ke perut kita, lagi hancur lah. Ini yang ibrah dalam hadis ini, cerita tentang panjang masalah ini, iaitu mengkhabarkan rupa isi neraka itu, macam mana kedudukan dalam neraka itu, buah dia, makanan dia, minuman dia. Buahnya berduri, buah zakum. Okey, panas makan minumannya. Danur daripada nanah dan juga darah zina orang yang berzina. Kemudian makanannya panas juga makanan dia, baunya pun busuk. Ini diibrahkan, diberi pengajaran kepada kita supaya apa? Jaga betul-betul iman Islam, jaga. Okey, jaga betul-betul itu. Iman dan Islam kita. Syukur. Jadi orang Islam dan syukur kepada Allah jadi orang yang beriman. Dan boleh buat amal-amal yang baik. Atas muka bumi Tuhan kita boleh buat amal-amal baik. Banyak benda yang baik. Nak berbanding dengan benda yang buruk. Kan? Tapi kalau ikut nafsu ni, benda buruk tu lah yang dia suka. Tapi kalau kita boleh bentuk nafsu kita, hati kita boleh bentuk, insya-Allah kebaikan itu kita akan lihat. Dan kebajikan itu pasti kita akan lihat. Ini malam ni kita mengaji berkenaan dengan makanan dan juga minuman ahli neraka. Nanti sifat pula, baru disifatkan makanan ahli neraka ni macam mana pula sifat. Panjang hadis ni, wallahu a'lam. Mudah-mudahan pengajian malam ni bawa kesan pada diri kita dan saya, menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam erti kata yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kan? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu telah bertakwa kepada Allah dan menjadi seorang muslim. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna minhu ma jahilna, Allahumma dhakkirna minhu ma nusina, Allahumma faqqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi saqaratil maut wa najata minan nar wa indal hisab. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.